Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton yang dihormati sekalian. Bersama ikuti dengan ruangnya Jalinan Masyurah Haji Saobato ataupun saya Sampan Haji Saobato pada hari Rabu tanggal 24 Singhakum tahun 2559 melalui NBT Jala kita dan juga melalui Santisuk TV di satelit PSI channel yang ke-263 dan juga IPM channel yang ke-240. Seperti biasalah setiap petang 2.30 sampai pukul 3 begini hari Isnin sampai Jumaat, penonton bersama ikuti dengan ruangan Jalinan Masyurah Haji yang kita akan beritahu berkenaan dengan gerak-geri para hujat yang pergi mengajarkan ibadat haji di Mekah dan juga Madinah itu. Dan juga seperti biasalah setiap hari akan mengadakan giliran yang pembawa acara. Hari ini bersama dengan saya Hafsah Nawai dan juga Kak Lah Jamilah Karidong. Ya, Assalamualaikum tuan-tuan hormati. Seperti biasalah kita mari berjumpa di sini di dalam rancangan Jalinan Masyurah Haji Saobato. Terima kasih kepada Hafsah dan juga pada hari ini penonton dihormati, kita bukan katanya dua orang membawa acara, tetapi kita ada orang katanya orang akan mari ceritalah ataupun mari royak tentang haji, sama ada hal ilmu ataupun lain-lain lagi yang kita harus kena tahu. Lalu tu tidak melewat masa, pada masa ini kita mari kenalkan bersama dengan iaitu tetamu kita di dalam ruangan Jalinan Masyurah Haji, iaitu bersama dengan Ustaz Qasim Saleh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar Ustaz saya? Alhamdulillah. Ya, hari ini alhamdulillah lah, oleh kerana kita pun boleh mari jumpa sebenarnya duk nak royak nak padah dia tu nak jemput pada minggu hok awal-awal kita oleh kerana apabila orang kita ni ada jadi guru ni masa dia dah tak ada Hafsah dan juga Ustaz dia dah. Sebelum pada kita nak pergi kepada tajuk kita nak kecek hari ni iaitu Ustaz, terutama sekali kita yang tersebut kata haji ni dah. Yang meja pada tak ada lagi kalau kira dah. Tapi bekas saya tu kita tak boleh nak bilai lagi. Tak ada kita lagi dah, kira katanya kita ni tak kata mana lagi tak ada wujud lagi. Tetapi sebelum pada kita nak pergi kecek dalam bab haji hari ni sebelum pada tu jumlah Hafsah jumlah hujat kita pada sekarang sejak pada tanggal 23 Singhakum ataupun kemarin tu Kak Lah, jadi kata mengadakan para hujat dari negara Thai kita masuk di Madinah dah semua 8,150 ni orang dan juga masuk ke badan Mekah tu 9,900 ni orang. Jadi kata duk tinggal di Madinah lagi 1,550 orang, iaitu pada kemarin. Dan juga pada hari ini pada pagi tadi tu juga mengadakan hujat dari Madinah masuk kepada Mekah tambah lagi 105 orang. Dan juga mengadakan hujat yang dapat masalah. Ada masalah itu Ustaz kita dengar dah masalah yang katanya lagi tu. Ada masalah katanya tak lagi. Jadi kata saya katanya dah boleh pergi dah. Jadi dengan sah tu juga. Dengan sah tu lah syarikat tu lah. Alhamdulillah boleh pergi juga. Dan juga boleh pergi dah 7 orang Kak Lah. Ada 9 orang lagi akan pergi pada hari ni pagi tadi lagi. Lalu tu katanya di dalam segi hak khabar tu berita ni permasalahan di dalam keluarga silap pahal di dalam hak dia lah dah. Silap pahal lagu mana, tetapi kita di sini apabila show dah berita ni katanya hari ni ataupun dia tu boleh pergi dah. Memang katanya seru dia siapa. Tapi dia katanya ada ujian dia Ustaz. Ada ujian sikit sebanyak. Waktu ujian belah lah. Siapa-siapa dia pun nak jumpa ujian belakang. Hari ni kita kecek kita kerana masa kita ni sikat gaduh-gaduh ke jalan. Hari ni kita nak kecek cara haji. Sejarah haji. Sejarah haji. Terwujudnya haji atas permukaan bumi. Bagi kita generasi hak akhir ni perlulah kita tahu dan kemungkinan anak cucu kita ke belakang ni boleh ambil data-data daripada kita ni semoga menjadi pedoman lagi generasi yang akhir-akhir. Baiklah, sebelum pada tu saya Haji Qasim bin Ismail selaku hujat Saobato pada tahun 2050 ni tahun 2550 ni saya juga dapat peluang baik daripada Saobato dapat menunaikan haji selaku dalam projek Songson Kondimi Kunatam dari kota Saobato bahagia Punam Sasana. Alhamdulillah. Learning pula jadi jaringan haji pula. Learning jadi jaringan haji pemerasan Ho Ampere Rahman. Kena orang dah lah kita jumpa hari ni. Sambung pada cerita kisah kita pula iaitu sejarah
haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita boleh mari bertemu melalui kaca cuming tali TV sebelah NBT Jala. Terima kasih kepada Kak Lah dan Hafsah yang sudi menjemput kami untuk menjadi wakil dari Saobata untuk mari bertemu dengan muslim-muslimat dari kawasan Jala, Menara Tani dan khususnya dalam sekitar umum yang mana ada orang Islam. Baiklah, saya ingin nak mengemukakan haji. Haji ni adalah satu perkara yang dibawa semenjak kalah kata tadi lah. Semenjak Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Hawa dia. Haji itu mulainya pada di situ lagi. Tapi yang kita boleh ambil sampai ke situ sampai ke hari ini, kita boleh wahumi, kita boleh satunya iaitu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya Ismail dan Siti Hajar bundanya. Jadi haji ini arti asal pada lughahnya ialah 7. Kita nak keceknya di sini ialah haji pada syarak, iaitu sama-sama kita menuju ke Baitullahil Haram dengan amalan ibadat yang tertentu pada masa tertentu dan pada tempat yang tertentu. Pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sewaktu dia diberi berita bahawasa dia akan boleh seorang anak, yang kita maklum bahawasanya Ibrahim ni kalah dia. Ibrahim ni ialah seorang nabi yang payah boleh anak. Maka dengan sekaligusnya diberi khabar yang baik oleh malaikat Jibril melalui Allah Taala beri perintah pada Jibril, mari khabar yang baik pada Ibrahim bahawasanya kamu akan boleh seorang anak melalui isteri kamu. Maka Ibrahim mengucap syukur situ. Tak berapa lama Ibrahim diberi izin oleh isteri tua dia, Siti Sarah. Maka dia boleh cari seorang perempuan dari bandar Mesir. Namanya Siti Hajar. Dia seorang yang orang dara. Dan pula dia tu jadi hamba bagi Siti Sarah. Oleh kerana Siti Sarah kecil hati duduk selama ni dengan Ibrahim, bagaimana nak balas budi Nabi Ibrahim, maka dia terpaksa cari orang betina yang boleh menghasilkan anak. Lalu itulah Ibrahim terpaksa menikah dengan seorang hamba dia yang bernama Siti Hajar. Dengan lama-kelamaannya perut besar Siti Hajar saat itu. Siti Hajar saat ni lahirlah seorang anak bernama Ismail. Seorang budak lelaki-lelaki yang comel, lagi pula badannya dikatakan sempurna lah dari segi tubuh badannya dan rupa parasnya. Maka orang tina gak sebut kata boleh anak pergi mari kata ni timbul cemburu lah. Sifat cemburu. Apa yang sedia dah dah lumrah yang pertama bagi orang tina. Kata-katanya sifat cemburu yang awal-awal berlaku dalam kalangan manusia di muka bumi ni ialah berlaku dengan Siti Sarah sanilah. Siti Sarah dengan Hajar. Maka Allah Taala perintahlah kepada Jibril. Jibril membawalah Ibrahim bersama dengan isteri baru dia Siti Hajar dan anak kecil dia tu pindah daripada Syam, masa tu di Syam, menuju ke satu bumi Mekah. Yang masa tu kering kemarau, lagi pula tak ada pokok kayu sikit habuk situ. Maka dibawa oleh Jibril sampai ke satu tempat orang panggil Bekah Baitullah. Yang mana di situ tu masa Nabi Nuh berlaku banjir besar hingga sampai kata kesai-kesai tu hancur habis. Yang ada yang tinggalannya kesai-kesai sikit-sikit saja ya. Hak nak tapak Baitullah tu. Hak nak buat tapak tu. Tapak Baitullah tu. Maka kerana itulah Jibril kata, "Hei Ibrahim, mengadu sinilah." Maka nyeletaklah anak dia hak kecil ni di tepi Baitullah. Masa tu Baitullah tak ada lagi lah, ada kesek-kesek saja ya. Maka Ibrahim letak anak dia tak ada kecek sepatah buat pusing belakang lagi, huna diri pada Siti Hajar dengan anak yang kecil ni. Maka tanyalah isteri yang kesayangi dia kata, "Ya Nabi Allah Ibrahim, mu nak tak aku sini ke?" Dah hatinya. Sedangkan anakku kecil lah, anak kita yang baru bulan ni kecil lagi.
Nabi Ibrahim tak jawab. Jakah dapat, jakah dengan siapa dia tu. Sahut yang kedua, ya Ibrahim, kamu nak tinggal kami sini dengan 2 orang anak yang tak ada tempat, yang tak ada tempat air, yang tak ada makanan gini kan. Ibrahim ambil wah tama sedikit pada gundi wah tama, dia panggil sekarang wah tama lagi air sikit. Dan pacai hok nak boleh buat patang ciwik dia semua tetap situ. Maka Siti Hajar pun, kalau sebenar-benar kamu ini diizinkan oleh Allah, diperintah oleh Allah nak tak ke sini ni, saya di atas isteri ingin taat bersama denganmu ya Nabi Allah Ibrahim. Maka Ibrahim pergi bawa jauh sikit tu, pusing belakang. Sekiranya kalau kita tengok pandangannya nampak lik-lik lah. Akik tangi berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jagakanlah keluarga kami di sini seolah-olah kamu berhapiri dengan keluarga kami ini sebagai jagaan, dan jagalah tempat ini sebagai tempat yang dikatakan haram perkara yang lain nak masuk. Tanah haram. Maka di situlah ambil situ sampai ke ini, bombing tu dikatakan bombing haram. Bermaknanya lain pada orang Islam, lain pada orang niat tak baik, tak boleh masuk. Tak boleh masuk di bumi haram ini. Bumi haram daripada segala benda tak molek, benda maksiat, haram daripada orang yang bukan agama Islam. Gitulah. Lebih kurangnya. Maka dengan lama kelamaan Ismail besar panjang, datanglah akhir orang yang mengembala kambing masa tu orang payah air pakat cari, tiba-tiba tengok burung duk musing. Ustaz tak ada royak tengah tujuh kaki sikit. Belum lagi. Dah pagi ya. Belum lagi. Duk cari-cari baik kita rajak klik semula. Kita klik sikit iaitu lepas pada Ibrahim kembali klik pada Syam semula. Maka anak dia teriaklah habis makan ni lah. Habis makan ni teriak saat itu. Terpaksa Siti Hajar tinggal anak kesayangan seorang diri, jalan keliling Baitillah. Cari telaga ataupun cari gelang air supaya mendapatkan air untuk nak suap anak. Ada kata ada. Maka cari kata-kata setengah cari 7 keliling musim itu tak temu lagi. Tak ada. Maka terpaksa dia kena pergi kepada satu bukit bernama Bukit Sofa. Orang panggil bongok, satu bongok. Naik situ jengok tengok tempat tinggi tak ada air. Maka turun pula berjalan lagi naik ke satu bukit pula Marwah di antara Sofa saat itu. Dia suka kata air ada situ. Dia kata air ada situ. Tengok tak ada. Tak ada juga. Tiba-tiba dengan pergi mari, kata-katanya 7 kali mari. Pergi mari tu, ambil ada minas Sofa Inna Safa wal Marwata. Bila mula pada Sofa, pergi ke Marwah, 7 kali pergi mari. Terpalinglah tengok anak dia sana itu terbayar-bayar gambar-gambar dia, kata-katanya setelah ahli sejarah, malaikat dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala mai gelebah sayap. Gelebah sayap situ sana itu tiba-tibanya di bawah tapak kaki anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail macam air. Maka air tu macam air. Macam air, kata air sana itu dengan tempat yang kering kontang, yang tak ada pokok kayu, yang tak ada akar kayu untuk menjalan air. Yang buat air tu baik. Maka Siti Hajar turun gitu, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, katanya zim asal dia zim tapi dari kebelakang ni jadi zam. Asal zim maknanya belak. Kalau tak belak juga tak tahu dah air. Tak tahu lagi ke mana air. Banyaknya air. Boleh ada kata boh, boleh ada kata boh lah situnya. Lepas ada tu lah penganut orang Arab, orang panggil kabilah Jurhum. Masing-masing cari air dah berdewa, cari payah air masa tu. Tiba-tiba tertengok burung duk musing di Baitillah. Mengikut kata-kata orang masa tu, kalau ada burung duk musing di satu tempat, maknanya di situ adalah lenam, ada sumber air semuanya. Tanah area. Maka dia pergi menuju ke situ, kata diminta oleh ketua kabilah Jurhum, kata, wahai bunda, bolehkah kami nak tupai makan air, nak pergi kepada binatang, ternak care ni boleh kata. Maka Siti Hajar kata, baiklah, laga ni bukan laga hak kami dan bukan laga hak kamu, baik laga hak tengah. Dan tidak boleh jadi milik siapa-siapa dia pun. Maka kerana itulah kita pergi situ juga,
kanton haji yang berlaku kita lalu itu sekata setengahnya di situlah awal usul asal berlaku kerja tawaf dan kerja SAE permulaannya kita bila satu situ bila satu situ belum lagi jadi syariat kata wajib ke rukun ke ada lagi maka mari kriya apa ke akhir siapa ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia ambil lah mulai di situ dia baca satu persatu rukun di situ wajib haji di sini syarat haji di sini maka ia bila pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku kita lagi haji lalan itu baik. Jadi kata haji ni sebagai ibadat istimewa pada ibadat lain lagi sebab ada tempat yang tentu pada masa yang tentu. Ada masa yang tentu. Yang masa yang tentu. Lepas tu dengan akhir dengan masa yang pendek ini saya tambah bahasanya Nabi Ibrahim dia ulai mari tak kala Ismail jadi dewasa kata setengahnya umur mereka 11, 12, 13 kata setengah ulamanya 11 kata setengah lamanya 13 mari untuk menziarahi keluarganya lamanya tapi kata setengahnya cuang dia budak umur 9 tahun tu Ibrahim curi mari tengok jauh tengok keluarga saya duduk dengan selamat duduk dengan aman dengan tak ada gangguan daripada seteru maka dia klik ketika dia tinggal tu kering kosa tapi apabila mai sekali tengok tu penuh tumbuhan ada rumah ada dah kerana Fort Juruhum ni setelah dia minta air maka dia buat perjanjian dengan Siti Hajar buatlah satu khemah masa tu orang panggil khemah huduh-huduh teratak yang dibuat hatak dia pelepah sama kata setengahnya bawah tu dihapa oleh dengan kulit-kulit kulit-kulit taman ataupun jerami lidi-lidi dalam taman pak tidur masa hapa jadi hamparan jadi hamparan jadilah rumah kabilah pertama yang mari duduk di situ panggil kabilah Jurhum nama dianya maka Nabi Ismail kita seorang-orang yang pandai berlatih diri masa lagi masa dia jadi budak lagi kalau kita lah ni enggak wearing lah belajar mana belajar buru belajar naik kuda orang yang boleh ajar kuda payuk orang pertama dari dunia kata setengah sejarahnya Nabi Ismail lah yang orang mula-mulai fukma para hayat dah. Ini orang panggil setengah di antara mukjizat yang Allah Taala kurniakan kepada Nabi Ismail dapat mengambilkan kuda tu mari belajar lopak. Patut apabila Nabi Ibrahim mai tengok berlepas datuk umur 14 saat ni 15 lepas tu mari zairah pada hak ni dengan secara zahir dah lah. Dengan secara zahir. Mari saat itu apa namanya temulah dengan Siti Hajar. Tak lama tu dia khatam, dia ambil Ismail tu timbullah kata setengahnya masuk Jawi. Khatam kerana apabila khatam tu dia buailah satu najis yang ada di bagi lelaki. Kata syiar, kata orang panggil sunat orang masuk Jawi itu mulai situ juga. Situ juga. Sebenarnya ada sikit hak buku sunnah retina tapi kita kecek minggu depan. Tapi hari ni kita mari kepada apabila Nabi Ibrahim kita pergi tengok Nabi Ismail, kita tengok anak kesayangannya iaitu Nabi Ismail di masa yang mana baginda itu sapa di tempat hak Siti Hajar duduk di situ katanya yogi tu Siti Sarah tak izin kan? Tak izin tak suruh turun pada utah. Lalu tu lagu mana sebagai seorang ada isteri yang nak minta hati kepada suami ingat lama tak jumpa ni lah. Katanya hak ni minta Ustaz Lon jelaskan katanya dia ambil batu tok tu lepas tu ambil tapak kaki hak Nabi Ibrahim untuk nak ataunya gagahnya Siti Sarah tu. Itu Siti Hajar sebenarnya masa tu Siti Hajar pun agak tua dah lah. Kerana kata ahli sejarah Siti Hajar dia beranak pada Ismail ketika 10 tahun dengan ketika 10 tahun dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 90 dia duduk dalam sekitar ketika 80 tahun. Maka mati dulu pada Ibrahim Siti Hajar ni. Maka dengan berkat doa Nabi Ibrahim deh. Sepakalah kata ni nak ambil batu saat ni deh. Apa kata makam tu ya ada satu batu yang diletak di depan pintu apa Multazam untuk kata sejarah untuk ijik
ambil anak batu jokong, tepak tak sapa. Tapak kaki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dicak di atas batu tu, maka kesel tapak kaki Ibrahim dua-dua duduk di situ. Bekah kaki sebab dia datang makam sebab terkubur, tetapi tapak kaki. Wi penjelasan pada dek kakak katanya makam tu adalah tapak kaki Nabi Ibrahim. Saya hari ni masa kita InsyaAllah pada minggu apa kita sambung ada lagi dah. Sebenarnya sebut katanya kisah Nabi Ibrahim oleh kerana apa dia yang berkaitan dengan haji. Nah, kita mesti kena tahu ambil humbi sejarah ni. Kesimpulan sikit ada apa dia nak beri pesan kepada adik kakak kita tengok masa ni kalau setengah minit kalau minit banyak dah. Baik, terima kasih kepada kakak dan berdua kasih. Di masa yang sikat ini saya ingin memberi kepada sidang penonton dan sidang pendengar yang ada di rumah masing-masing. Haji ni sebenarnya perkara boleh kita ambil renung ke banyak lah, tapi yang kita boleh buat pada umur ini keluarga bahagia ataupun keluarga contoh hak sebenarnya ialah berlaku daripada keluarga Nabi Ibrahim kita lah, iaitu Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail menjadi kesan, menjadi pedoman ataupun menjadi contoh untuk orang mengerjakan haji. Ambil pada situ sampai hari ini. Banyaklah yang saya nak wayak tak sempat masuk. InsyaAllah pada minggu depan mula ibina Kaabah dan cara-cara Ibrahim panggil akan umat-umat dia sampai sekarang. Dia doa di satu bukit di tepi Baitillah tu katanya Jabal Gubis setengahnya. Doa semoga umat-umat di belakang ni boleh mengerjakan haji. InsyaAllah minggu depan. Kita tak sahaja berita. Kita masuk rancangan kita selalu. Kerana masa sikat sangat kita pakai penuh dengan isi-isi. Tapi lama juga Allah minggu ni nak tunggu minggu depan nak tengok dengar. Tapi insyaAllah ya Ustaz kita janji atau tiap-tiap hari Rabu kita berjumpa sini. Hari ni Hafsah kita tutupkan rancangan kita dulu ya. Penonton boleh bersama ikuti ruangan Jalanan Masyarakat Haji kita pula pada lain kali setiap Isnin sampai Jumaat melalui MBT Jala, Santi Sub TV dan juga bolehlah ikuti melalui radio di Sawato kita dalam kawasan wilayah Sembada Selatan kita dan juga serwa dia tu Sawato Patani. Dan utama sekali kena terima kasih kepada bahagian urusan haji Obata yang mana telah memberikan sokongan rancangan ini bersama dengan TV NBT Jala. Hari ini Hafsah masa habis mengodah ke Allah dan juga Hafsah serta juga dengan Ustaz Qasim Saleh, kami bertiga minta undur diri dulu. Ucap katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah